Kita ke Sarawak, Bumi Kenyalang. Antara tumpuan berita hari ini, komitmen Kerajaan Sarawak dalam memperkasakan wanita. Perinciannya kita bersama Buma Weyin. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Kerajaan Sarawak menyifatkan wanita sebagai tonggak penting dalam menyumbang kepada pembangunan negeri khasnya dan negara amnya. Baik, sebelum ke berita utama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng telah disahkan positif COVID-19. Pejabat Premier Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan Premier Sarawak itu disahkan positif sejak semalam dengan gejala ringan dan kini sedang menjalani kuarantin di rumah selama 5 hari. Menurut kenyataan itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mendoakan kesihatan dan keselamatan beliau. Semoga Premier Sarawak diberikan kesembuhan segera. Baik, seterusnya, kerajaan negeri di bawah gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa berpegang kepada prinsip memperkasakan kaum wanita kerana mereka merupakan tonggak penting dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, ini dibuktikan dengan kesungguhan kerajaan negeri memberi komitmen memperkasakan penglibatan wanita dalam pembangunan Sarawak menerusi manifesto GPS pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 lepas. Ujarnya sumbangan wanita khususnya di Sarawak tidak boleh dinafikan kerana mereka telah mencapai banyak kejayaan dalam pelbagai bidang. Selain itu, Premier Sarawak turut memberi jaminan bahawa tiada apa pun dari segi perundangan akan dibiarkan untuk mengekang pencapaian golongan terbabit. Tambahnya, Sarawak mempunyai masa depan yang cerah dan yakin wanita akan terus berperanan dalam program pembangunan negeri ini pada masa kini dan akan datang. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menyatakan demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah bersempena sambutan Hari Wanita Sarawak di Miri. Pada majlis tersebut, Datuk Sri Fatimah turut mewakili Premier Sarawak menyampaikan anugerah Tokoh Wanita Hari Wanita 2022 kepada 5 penerima. Mereka ialah Datin Aisyah Aiden yang menerima anugerah Premier Sarawak Kepimpinan Wanita, Sandra Trinata Kolarensia Sugeng anugerah Premier Sarawak Usahawan Wanita, Raja Nur Akmal Raja Kamil anugerah Premier Sarawak Penggiat Sosial, Dr. Luli Meling anugerah khas Premier Sarawak in Scholarly Writing dan Dr. Catherine Chen GNI dari Pertubuhan Autistik Kuching anugerah Pertubuhan Cemerlang. Sambutan Hari Wanita Sarawak dihadiri 350 orang secara fizikal dan 500 orang melalui aplikasi Zoom dari 40 daerah seluruh negeri. Tema ekspresi Tinta Wanita dipilih untuk sambutan tahun ini adalah sebagai memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada wanita-wanita dalam kalangan penyelidik yang telah menghasilkan penulisan ilmiah dalam bidang masing-masing. Kerajaan negeri memperuntukkan 1.1 juta ringgit bagi pelaksanaan projek naik taraf persimpangan Jalan Mambung, Sarik, Bangau. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Dr. Jerib Susil memberitahu projek di bawah seliaan Jabatan Kejeraya bahagian Kuching itu akan bermula pada 15 April ini dan dijangka siap pada 15 Disember depan. Jelas beliau, projek berkenaan melibatkan kerja-kerja melebarkan jalan selain pengagihan semula talian paip dan talian bekalan elektrik. Tambahnya, sebelum ini penduduk di kawasan itu sering mengadu mengenai kemalangan yang kerap berlaku di persimpangan jalan tersebut. Beliau berharap agar kemudahan berkenaan dapat digunakan dengan sebaik mungkin, terutamanya selepas ia siap nanti. Ini adalah satu permintaan daripada orang kampung kerana kerapnya berlaku kebelangan jalan raya. Junction ini, simpang ini adalah suatu simpang yang tidak begitu lengkap dan cadangan sekarang ialah untuk melengkapkan lagi jalan ini dengan beberapa perkara, iaitu kita melebarkan jalan di simpang itu, dan projek ini adalah digendalikan oleh pihak JKR melalui satu dana yang kita panggil State Trust Fund, iaitu MARIS. Datuk Dr. Jerib berkata demikian pada majlis pecah tanah projek di Kampung Petak, Mambung. Turut hadir pada majlis itu ialah Pegawai Tadbir Daerah Kecil Padawan Julius Scott dan Jurutera JKR bahagian Kuching Mariam Dolah.
Persatuan Sukan atau kelab yang berminat menganjurkan sebarang kejohanan sukan diingatkan untuk mematuhi prosedur operasi standard penganjuran aktiviti sukan yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Sibu, Superintendent Dr. Colin Babat, penganjur aktiviti sukan harus memohon kebenaran penganjuran daripada pihak pejabat residen terlebih dahulu. Setelah itu katanya barulah penganjur memaklumkan kepada pihak polis mengenai penganjuran aktiviti sukan itu. Prosedur ini katanya adalah untuk mematuhi garis panduan yang telah dikeluarkan oleh JPBN Sarawak pada 3 Januari lepas. Jika ianya diluluskan oleh pejabat residen, kami tiada halangan tapi tertaluk kepada SOP yang telah ditetapkan. Tiada halangan langsung. Mereka adalah memerlukan kepada kami supaya kami boleh memantau setiap sukan yang dipertandingkan. Beliau ditemui media selepas merasmikan penutupan kejohanan futsal Piala Ketua Polis Daerah Sibu yang diadakan di Stadium Tertutup Bukit 5 Sibu malam tadi. Dalam pada itu, beliau mendedahkan pelbagai kejohanan sukan lagi akan diadakan oleh Polis Sibu, antaranya sukan bola sepak, bola tampar dan bola jaring sehinggalah tiba Hari Polis yang akan disambut pada 25 Mac kelak. 12 pasukan menyertai kejohanan itu di mana juara pasukan gabungan Jabatan Siasatan Jenayah, Balai Polis Sentral dan Logistik muncul juara kategori wanita. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Selamat Hari Wanita. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma.